Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita tengok sambungan episod yang kedua ni, tajuk 9. Okey, kalau kita rujuk soalan nombor 3 ni, soalan nombor 3 ni merupakan soalan daripada buku statistik yang kita buat pada episod yang pertama. So kat sini kita ada X bertabur secara binomial, nilai N dia 20, nilai probability dia 0.3, iaitu kita dah buat dah pada pertemuan kita yang pertama hari tu. Kita buat latihan ayat ini. Kalau kita tengok ayat ini, N kita, N kita kat sini ialah 20, probability-nya 0.3, dan kesemua contoh yang kita dah bincang ni merupakan contoh dalam nota kuliah. Benda yang sama saja. Okey. Kemudian Medan teruskan. Untuk yang next ni, Medan nak sama muka surat 12. Untuk muka surat 12, kita nak kaji apa yang berlaku apabila nilai probability kita ni lebih besar dari 0.5, kerana nilai probability 0.5 ni, kalau kita rujuk buku statistik kita ni, kita rujuk. So nilai yang paling tinggi kat sini ialah 0.5. Kalau kat sini pun nilai paling besar kat sini 0.5. Jadi benda tu tak ada dalam buku statistik untuk kes nilai P besar daripada 0.5. Jadi apabila kita nak selesaikan ayat ini, kat sini kita ada tunjuk 3 video cara nak guna. Yang pertama, apabila kalau nilai kita tu lebih besar sama dengan R, kita ada nilai N dengan nilai P. Contoh kat sini, Medan bagi kita ada nilai X lebih besar sama dengan 5. Untuk kes nilai N kita adalah 15. Nilai P kita ialah 0.75. So macam mana kita nak selesaikan untuk yang ini? So yang pertama, soalan kata, Mama Z buat kat sini. Kita ikut rumus. Probability ni soalan dia dulu. X lebih besar sama dengan 5 for X bertabur secara binomial, nilai N kita 15, dan boleh tengok kat situ probability kita melebihi 0.5. Jadi kita akan guna yang warna biru di sini. Ni pertukaran warna biru ni kita kena ingat. So dia akan jadi probability X asalnya lebih besar sama dengan, dia akan jadi lebih kecil sama dengan. Kemudian nilai N kita kat sini 15, dan rumus kata 15 tolak dengan R. Yang ini nilai R. 15 tolak dengan R, kat sini Mama Z dapat 10. 15 tolak dengan 5. For X bertabur secara binomial, nilai kita masih lagi 15, cuma probability kita menjadi huruf lain. Kalau 0.75 ni kebarangkalian berjaya, kita dah tukar jadi warna purple ni adalah kebarangkalian adalah gagal. So kita tukar ayat ini jadi 0.25. Jadi awak boleh tengok perubahan yang berlaku. 0.75 telah menjadi 0.25. Nilai tanda besar telah menjadi tanda kecil. Kemudian nilai kita yang asal tu nombor 5, kat sini akan jadi 15 tolak 5 jadi 10. Jadi sekarang ni step yang atas ni, soalan asal ni dah beres. Kita sedang berada di sini sekarang. Kemudian nak buat yang ini, kita kena follow balik yang kita belajar sebelum ni. Kita kena follow balik. Mana tadi? Kita kena follow yang ini. Ada beberapa kes ni. Kes kita sekarang berada pada kes nombor 4.
Okay, kes kita berada pada kes nombor 4. So, kita tengok macam mana kita nak selesaikan. Apabila kita nak baca buku statistik hanya membenarkan kita membaca nilai lebih besar sama dengan. Sedangkan soalan kita lebih kecil sama dengan, jadi kena buat pertukaran. Okey, pertukarannya ialah probability X kurang sama dengan 10. Okey, warna hijau dia nak nombor 10. Dia akan jadi 1 tolak probability X lebih besar dari 10 dan Mama Z tak boleh buang nombor 10 tu sebab warna hijau nak. Okey, warna hijau dia nakkan nombor 10 tu. Okey, sampai dekat situ kita boleh buat perubahan sebab kita nak sama dengan, tanda sama dengan 1 tolak probability X nombor yang lebih besar daripada 10 ialah nombor 11. Sampai dekat sini baru kita boleh rujuk table. Okey, sama dengan 1 tolak. Okey, Mama Z kena cari nilai N dia 15 dan nilai probability dia 0.25. So, kita try tengok buku statistik kita. Okey, 15 0.25. Okey, 15. So, kita tengok muka surat berapa. Okey, so yang pertama Mama Z ada kat sini nombor 15. Kemudian nilai di atas ni Mama Z nak cari nombor berapa tadi? 0.25. Jauh tu. 0.25. Okey, so Mama Z dah dapat yang ini. Okey, Mama Z gerakkan sebab dia jauh. Okey, buat tanda kat situ. Tanda dekat situ. Dan nombornya berada di dalam lingkungan yang ini. Macam ni. Dan tadi kita nak cari nombor berapa dekat soalan tu? Nombor 11. Okey, nombor 11. Okey, kita ada lagi muka surat bawah. Okey, muka surat bawah. Okey, so 0.25. Lepas tu kita ada nombor 15. Dan kita baca nombor 11 ni. Dan bacaan kita ialah 0.0001. 0.0001 sama dengan, okey. So, kalau kita tak nak congak, tak apa. 1 tolak 0.0001. So, kita akan dapat jawapannya ialah 0.9999. Itu cara menjawabnya. Okey. Jadi, yang sama awak boleh ulang. Kalau soalannya tanya tentang, kalau kat sini kita tengok, dia tanya tentang less than. Jadi pelajar ikut yang ini. Dia akan jadi greater equal. Kalau kat sini 0.75, kat sini nanti jadi 0.25. Okey, benda yang sama. Okey, kemudian kalau soalan awak tanda sama dengan, okey, tanda sama dengan 8 ni. Yang pertama, dia akan jadi ni. 15 tolak 8, dia akan jadi 7. Dan nilai kat sini nanti dia akan jadi 0.25. Okey, kita akan tengok contoh secara terperinci dekat example 4. Okey, dekat example 4, dia kata by using binomial table, find. Okey, so yang ini, masa Mama Z nak buat soalan A dulu. Okey, katakan nak jawab soalan A. Dia akan berubah menjadi X. Saya salin soalan asal dululah. Bawa nampak perkaitan. Okey. Probability X kurang sama dengan 6. Untuk soalan X bertabur secara binomial, N kita 20, probability kita 0.7 dan kita dapati nilainya melebihi 0.5. Okey, tengok Mama Z nak buat perubahan. Ia ini akan menjadi probability X, dia akan jadi lebih besar sama dengan jumlah N kita ada 20
bila Mama Z tolak ni tinggal lagi 14. Tinggal lagi 14. Tapi ia ini akan berubah menjadi 4x bertabur secara binomial 20 dan probability tinggal lagi komplement kepada 0.7 iaitu 0.3. Okey. Kemudian oleh kerana bentuk ni lebih besar sama dengan ni boleh tengok terus table, jadi kita tak perlu tukarlah. Okey, jadi kita kena tengok nilai n kita 20 dan kita tengok nilai probability kita 0.3. Okey, kita buka jadual statistik kita. Okey, 20 dengan 0.3. Contohnya kat sini lah. Okey, 20, 0.3 yang ini. 20 yang ini. So, nilai yang kita nak cari ialah 14. Okey, 14. Okey, jadi Mama Z ambil pen ni. Nak cari nombor yang ke-14. Ni masa kat sini nombor kosong. Nombor 14 kita turun. Dan kita baca nombor kat sini. Ni dia jawapan dia. 0.003. So, jawapan yang ini bila kita baca statistik, kita tu dapat 0.0003. Macam tu. Itu soalan A. Jawapannya betul. Mama Z tunjuk pula untuk soalan B. Okay. Untuk soalan B, probability X sama dengan 8 for X bertabur secara binomial 20, 0.7. 0.7 kata kuncinya tidak ada dalam buku statistik. Okey, so bila kita ubah, dia akan jadi probability nilai N ada 20, kita tolak dengan yang ini. So, tinggal lagi 12. Okey, tinggal lagi 12. For, yang ini akan berubah menjadi X bertabur secara binomial 20, yang ini akan menjadi 0.3 sebab dia jadi komplement. Okey. Sekarang Mama Z nak baca table. Okey, nak table. Belajar episod yang pertama. Yang ini akan menjadi, kita kata dah hari tu, dia akan menjadi probability X lebih besar sama dengan 12 dan tolak dengan probability X lebih besar sama dengan 13. Ada kita belajar episod yang pertama. So, Mama Z nak kena cari jadual tadi. Kita kena baca nombor 12 dan nombor 13. Okey, 12 dan 13. So, contohnya Mama Z ambil 12. Okey, 12. Yang ni. Yang ini dan yang ini. 0.0051. Okey. 0.0051 tolak dengan satu lagi. 0013. 0.013. Okey, so kita boleh guna kalkulator lah. 0.0051 tolak 0.0013. So, Mama Z dapat jawapannya. Pelajar dapat gitu. Okay, pelajar dapat gitu. Macam mana cara kita nak tulis jawapan kita? Okey. So, mula-mula pelajar tulis. Kalau pelajar tak tahu, pelajar tulis dulu 3.8. Okay, 3.8. Kemudian dekat kalkulator tu ada kuasa negatif 3. Okay, ada kuasa negatif 3. Jadi bila ada kuasa negatif tu, pelajar letak dulu kosong dulu kat depan. Letak 3 biji kosong. Lepas tu pelajar gerak ni. 1, 2, 3. Jadi jawapan kita adalah 0.0038.
Jadi jawapan awak bukan salah. Cuma cara dia tulis tu dalam bentuk kuasa negatif. Dia permudahkan. Jadi awak boleh alter balik. Kalau 10 kuasa negatif tu awak tambah 3 kosong tu di depan. Kalau 10 kuasa 3, okay, 10 kuasa 3 maksudnya kalau awak ada nombor 5 ke apa, 5 darab kan. Maksudnya belah belakang dia tu ada 3 biji kosong. Yang ini kuasa negatif jadi letak kat depan. Okey, itu soalan B. Okey, soalan C. Okey, soalan C. Okey, Mama Z tulis soalan C kat sini lah. Okey, soalan C. Probability, mula-mula Mama Z kena tukar dulu dia jadi X lebih besar. Nombor yang lebih besar daripada 3 ialah nombor 4. Biar ada tanda sama dengan dulu. Okey. Kemudian, menurut nota di atas tadi, okay, nota yang 3 ni, kita akan buat dia menjadi probability X kurang sama dengan total ada 20. 20 tolak 4 ni tinggal lagi 16. Dan masa tu nilai X bertabur secara binomial N20 proba 0.3. Jadi kita nak cari kurang sama dengan 16 ni tak ada dalam kalkulator. Okay, tak ada dalam kalkulator. Ubah menjadi 1 tolak probability X besar dari 16. Mula-mula Mama Z tulis macam tu. Biar nampak dia komplement. Kemudian oleh kerana buku stik perlukan tanda sama dengan, jadi ini akan menjadi 1 tolak probability X lebih besar sama dengan 17. Okey. Jadi kita guna buku statistik tadi, nombor 17. Kita tengok bila kita baca nombor 17. Okey, nombor 17 tu. Okey, baca. Dan kita dapati tak ada nilai di sini. Tak ada nilai itu bermaksud nilai itu adalah kosong. Jadi 1 tolak kosong, jawapannya adalah 1. Itu dia jawapan C ni, 1. Okey. Lepas tu, Mama Z teruskan lagi. Probability X kurang dari 7. Okay, X kurang dari 7. Z buat kat sini lah. Probability X kurang dari 7, Mama Z tukar menjadi kurang sama dengan 6. For X bertabur secara binomial, N dia 20, proba dia 0.7. Dan kita dapati nilai probability dia lebih daripada 0.5. Jadi Mama Z buat pertukaran di sini. Okey, kita buat pertukaran. P, X, nombor 20 ni kita tolak dengan ni. Okey, tinggal lagi 14. Okey, for X bertabur secara binomial 20 dan 0.3. Dan tadi kita dah cari dah. Okey, kita dah cari. Soalan sama ni. Macam sama lah pula D ni. Okey, soalan D dengan A ni sama. Okey, sama. Jadi jawapannya kita akan dapat 0.0003 juga. Sorry soalan sama. Tak perasan. Okey, so Mama Z teruskan dengan soalan E. Okey, soalan E Mama Z buat dekat sini sahaja. Iaitu bila Mama Z tukar, masa kat sini X bertabur secara binomial 20, 0.7. Bila Mama Z buat pertukaran, dia akan jadi X lebih kecil sama dengan 20 tolak 5 tinggal 15. Okey, untuk X bertabur secara binomial 20, 0.3. Bila nak baca buku statistik, Mama Z kena ubah yang ini. Dia akan jadi 1 tolak proba X lebih besar dari 15. Pun tak ada dalam buku statistik. Ubah lagi 1 tolak proba X lebih besar sama dengan nombor yang lebih besar daripada 15 ialah nombor 16.
Sekali lagi, bila kita baca buku statistik, dekat nombor 16 ni, kalau awak perasan, okay, kalau Mama Z guna pen warna merah, nombor 16 ni bila baca, tidak ada nilai di sini. Okay, so kita akan dapat sama dengan 1 tolak kosong, jawapan akhirnya ialah 1. Okay, yang penting untuk episod kali ini ni, awak tahu guna yang pertama, okay, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Awak tahu guna yang ini. Itu untuk video hari ini. Yang semalam kita bincang, ni. Awak kena tahu kes 1, kes 2, kes 3, kes 4, kes 5. Awak kena tahu yang itu. Baru senang kita nak jawab soalan binomial. Okey, kemudian last untuk binomial iaitu rumus untuk mean. Sebelum Mama Z sebelum ni dah ajar, mean adalah N darab P, variance adalah N darab P darab Q. Okey, macam mana kita nak guna? Kita tengok dalam contoh 5. Okey, awak tengok contoh 5. Okey, given bla bla with the variant 2.275 tu variant. Dia suruh cari nilai N. So, dari situ kita akan buat mean variant dia tanya variant. Variant sama dengan N darab P darab Q. Dia dah bagi variant kita 2.275 sama dengan N P kita 0.35, Q kita lawan dia tu. Maksudnya 1 tolak 0.35. Okey, 0.65. Jadi dari situ kita boleh cari nilai N. Nilai N sama dengan 2.275 bahagi dengan 0.35, 0.65. Okey, kita tengok dapat berapa. Okey, kita tengok dapat berapa. Pecahan 2.275 bawah 0.35. Okey, bawah 0.35, satu lagi 0.65. Jadi jawapan N kita adalah 10. Nilai N sama dengan 10. Itu soalan A. Bermaksud soalan kita yang kompletnya ialah X bertabur secara binomial, nilai N kita 10, nilai probability to success is 0.35. Jadi selepas tu dia kata hence calculate. Okay, hence calculate. Calculate benda ni. Okay, so kita dah belajar tadi. Probability X sama dengan 5 adalah probability X lebih besar sama dengan 5 tolak dengan probability X lebih besar dari 6. Jadi kita ada buku statistik tadi. 0.35 lupa dah. 0.35 10. Okey, 0.35 dengan 10. Okey. Dia ada kat sini. Okey. 0.35 ada kat sini ni 0.35. Mama Z gerakkan guna pensel lah. Awak guna pensel Sebab Mama Z nak cari sampai nombor 10. Ini nombor 10. Jadi jawapan kita akan berada dalam ni. Okey. So kita cari nombor apa tadi? Nombor 5 dengan nombor 6. Okey, nombor 5 dengan nombor 6. Okey, nombor 5. Ni nombor 5. Ni. Dan ni. 0.2485, 0.2485
2485 tolak 2485 0.0949. 0949. Itu bacaan kita dalam buku statistik. Okey, kita tengok dapat berapa. 0.2485 tolak 0.0949. So, Mama Z dapat jawapannya 0.1536. 0.1536. Itu dia. Soalan yang ini dulu. Satu lagi, Mama Z nak jawab yang ini pula. Probability X kurang dari 3. Jadi, bila kita guna case by case tadi, dia akan jadi yang pertama, dia tak nak nombor 3. Jadi, 1 tolak, kita kena buang nombor 3. Terus kita boleh baca buku statistik kita, 1 tolak. Buku statistik kita tadi, kita nak baca nombor 3. Ni nombor 3. Okay, nombor 3. Ni dia. 7384. 7384. So, kita tengok dapat berapa. 1 tolak 0.7384. So, jawapan kita 2616. 0.2616. Okey. So, selesai. Example 5. Kita nak bincang tentang nilai mean dan juga nilai variance. Okey, sekejap. Mama Z rujuk sekejap. Kita takut kita kehabisan masa. Okey, awal lagi. Okey. Kemudian, exam nanti kalau soalan kita macam nombor 5, tak ada masalah. Kita risau soalan kita macam ayat nombor 6 ni. Macam mana kita nak selesaikan. Okey, macam nombor 6. A factory is using 12 old machine. Ni nilai N sama dengan 12. Probability that a machine is still functioning at the end of the day. Ni nilai P dia 0. Jadi kita kena pandai ambil maklumat daripada soalan. X bertabur secara binomial. Kenapa binomial? Sebab ada nilai N dia 12. Lepas tu ada nilai probability. Jadi hukumnya adalah binomial. Taburannya adalah binomial. Itu hasil daripada ayat pokok ni. Kita dah boleh dapat jenis taburan kita adalah binomial. Okey, sekarang ni Mama Z soalan A. Dia nak cari mean. Okey. Mean sama dengan N darab P. N kita 12, P kita 0.7. Okey, 12 darab 0.7, kita akan dapat 8.4. Itu nilai mean. Kemudian soalan minta untuk kita mencari variance. Okey, untuk mencari variance, variance ialah N darab P darab Q. Okey, so N kita 12, P kita 0.7, Q kita komplement. Macam tu. Jadi 12 darab 0.7 tadi kita dah dapat 8.4. Darab 0.3 pula. So, Mama Z dapat 2.52. Alright, itu nilai variance. Selesai soalan A. Soalan B pun dalam bentuk ayat juga. Find the probability diguna perkataan more than 9. Okay, more than 9. Maksudnya kalau Mama Z tulis kat sini, probability X more than 9. Bila kita nak guna buku statistik, kan? Bila nak guna buku statistik ada masalah sedikit sebab apa? Sebab nilai N kita macam ni. Sorry, nilai probability kita 0.7 iaitu lebih daripada 0.5. Jadi Mama Z kena buat pertukaran macam tadi.
Okey, so yang ini dia akan jadi probability nombor yang lebih besar daripada 9 adalah nombor 10. Tapi yang ini for X bertabur secara binomial 12 dengan 0.7. Okey, Mama Z tunjuk. Okey, tunjuk ni. Benda ni kalau kita tak buat latihan kita tak nampak. Okey, katakan pelajar. Okey, pelajar tak perasan sebab pelajar kan baru belajar. So yang ini dia akan jadi probability X kurang sama dengan. So kat sini 12 tolak 10. Sini jadi 2. Sini jadi 2. So sini pelajar mula-mula dia tak perasan apa benda yang berlaku. Okay, so kat sini 0.3. Okay, so Mama Z nak cari dalam buku statistik 12 dengan 0.3. Okay, 12 dengan 0.3. Okay, 0.3. Mama Z mula dari atas. Ni 0.3. Ni nombor 3, ni nombor 4, nombor 5. Mama Z cari 12. Nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9, nombor 10, nombor 15. Didapati tidak ada nombor 12. Tak ada nombor 12. Jadi sebab tu kita kena buat latihan banyak. Oleh kerana tidak ada nombor 12 dalam buku statistik. Bermaksud jalan kerja ni kita kena stop. Okay, jangan padam, stop saja. Okay, stop dan kita kena sambung menggunakan rumus. Okay, kita kena sambung sebab kita sebenarnya nak rujuk buku statistik. Rupanya tak ada. Okay, kita stop. Jangan sama dah. Kita stop, kita guna kaedah lain. Jadi, X probability X lebih besar dari 9. Okay, probability X lebih besar daripada 9. Dan ini maklumat dia, nilai N dia 12. Kemudian nilai N dia 12, probability dia 0.7. Jadi kita cuba senaraikan apakah nombor yang lebih besar dari 9. Okay, iaitu probability X sama dengan 10. Sekejap, Mama nak siap sikit. Tambah dengan probability X sama dengan 11. Tambah probability X sama dengan 12. Mama Z nak kena guna rumus tapi kena 3 kali guna. Okay, 10, 11, 12. Okay, sekarang Mama Z, rumus ingat lagi ke rumus? Okay, rumus ada kat atas tu kan? Sama dengan N kita 12, C 10. Kemudian Mama Z kata kena buat darab macam tu. 0.7 kuasa 10, 0.3 kuasa 12. 12 pula. Kuasa 2. Sebab hasil tambah power ni kena jadi 12. Okey, tu baru yang pertama. Tambah dengan 12 C10 darab 0.7 11 pula 11 kuasa 11 0.3 kuasa 1. Satu lagi tambah dengan 12C12 darab 0.7 kuasa 12 darab 0.3 kuasa 0. Kita nak tekan kalkulator sekarang. Okay. So, kita nak tekan. Kita akan dapat kat sini 12 shift bahagi 10 darab 0.7 kuasa 10. Okay. Darab. Okay.
Saya turunkan. Darab 0.3 kuasa 2. Tambah 12 shift bahagi 11. Darab 0.7 kuasa 11 darab 0.3. Kita try satu lagi. Tambah dengan 12 shift bahagi 12 darab 0.7 kuasa 12. Yang 0.3 kuasa kosong Mama Z tak buat lah sebab dia sama dengan 1. Okey, so Mama Z dapat 0.2528. Okey, 0. Bersamaan dengan 0.2528. Selesai video kita yang kedua, nak cerita tentang ending kepada tajuk binomial. Iaitu kita boleh guna sama ada rumus ataupun table mengikut keadaan yang sesuai. Kalau kita banyak buat latihan, kita dah nampak dah yang mana boleh guna table, yang mana tak boleh. Okey, selesai untuk binomial. Nanti kita akan sambung pula untuk boson.